Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan nombor 2 di muka surat 172 dalam buku teks matematik tahun 5. Okey, sebelum ini cikgu dah upload video untuk soalan nombor 1 dan selepas video ini cikgu akan upload video untuk soalan nombor 3. Dua-dua video ni linknya cikgu akan letakkan dekat deskripsi video ni ataupun dekat ruangan komen. Murid-murid boleh rujuk dekat deskripsi ataupun dekat ruangan komen. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan A. 1/5 jam tukar kepada minit. Jadi untuk soalan ini, kamu kena tahu perkara-perkara asas dalam penukaran unit masa dan waktu. Jadi sekarang jam tukar kepada minit, kita rujuk dekat sini. 1 jam sama dengan 60 minit. Jam tukar kepada minit darab dengan 60. Jadi 1/5 jam tukar kepada minit darab dengan 60. Kamu tulis 1/5 darab dengan 60. Okey, pecahan darab dengan nombor bulat per dengan 1. Jadi untuk soalan ini, kamu boleh potong nombor secara bersilang, iaitu 5 dan 60. Sebab ada dalam sifir 5. Okey, 5 ni 1 kali 5, 5. Berapa kali 5, 5? 1 kali 5, 5. Jadi ambil 1 ni, okey, potong 5, tulis 1. Okey. 60 ni 12 kali 5, 60. Berapa kali 5, 60? 12 kali 5, 60. Ambil 12 ni, potong 60, tulis 12. Jadi sekarang, nombor atas darab atas, bawah darab bawah. 1 kali 12, 12, per dengan 1 kali 1, 1. Dapat 12 per 1. Jadi 1 ni boleh abaikan, tulis 12 minit. Jadi jawapannya 12 minit. 1/5 jam tukar kepada minit. Kamu kena darab dengan 60, dapat 12 minit. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan B pula. 1/2 jam. Jawapan kena bagi dalam jam dan minit, iaitu 2 bahagian. Jadi nombor ini kita pecah kepada 2 bahagian. Keluarkan 1, tulis 1 jam. Bila dah keluarkan 1, kamu tulis tambah. Okey, dah keluarkan 1, tinggal lagi perpuluhan 2. Tulis perpuluhan 2 jam. Okey, depan sini tulis sifar. Sekarang, 1 ni, 1 jam ni, kita kena tulis dekat sini. 1 jam. Okey, sifar perpuluhan 2 jam kena tukar kepada minit. Jadi, jam tukar kepada minit, jam tukar kepada minit, darab dengan 60. Jadi sifar perpuluhan 2 darab dengan 60. Okey, untuk yang ini kamu nak buat bentuk lazim biasa pun boleh, nak buat kaedah lattice pun boleh, iaitu lukis peta. Kita lukis peta. Okey, sini ada 2 nombor pecah kepada 2 bahagian. Sini ada 2 nombor pecah kepada 2 bahagian. Okey, tulis sifar perpuluhan 2, perpuluhan ikut garis ini, 60 dekat sini. Okey, untuk lukis peta, kalau boleh, gunakan pembaris. Okey, sekarang kena sambungkan bucu. Okey, yang ni dengan yang ni. Jangan salah sambung bucu. Kalau salah, jawapan kamu akan salah. Okey, 2 kali 6, 12. Sifar kali 6, sifar, sifar. 2 kali sifar, sifar, sifar. Sifar kali sifar, sifar, sifar. Garis yang pertama, sini ada sifar, tulis sifar. Garis yang kedua, sifar, sifar 2. Jadi sini 2. Garis yang ketiga, sifar, sifar 1. Jadi 1. Atas garis ini sifar. Okey. Perpuluhan ikut garis ini letak dekat sini.
Okey, jawapan dalam bentuk L. Sifar ni boleh abaikan, tulis 12 perpuluhan sifar. Okey, sifar ni boleh abaikan, tulis 12. 12 minit. Jadi sini 12 minit. 1/2 jam tukar kepada jam dan minit, iaitu pecah kepada dua bahagian. Okey, satu ni kekal 1 jam. 0.2 jam nak tukar kepada minit, darab dengan 60 dapat 12 minit. Jadi 1 jam 12 minit. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan C pula. 5/6 hari tukar kepada jam. Hari tukar kepada jam. Kita rujuk dekat sini. 1 hari sama dengan 24 jam. Hari tukar kepada jam, darab dengan 24. Jadi 5/6 hari darab dengan 24, kamu boleh dapat jawapan dalam jam. Jadi kamu tulis 5/6 darab 24. Okey, jadi nombor bulat ini per dengan 1. Okey, 6 dan 24 ini boleh potong secara bersilang sebab 6 dan 24 ada dalam sifir yang sama, iaitu sifir 6. 1 kali 6, 6. Okey, berapa kali 6, 6? 1 kali 6, 6. Okey, 4 kali 6, 24. Berapa kali 6, 24? 4 kali 6, 24. Jadi, yang ini, 1 ni, potong 6, tulis 1. Okey, 24 ni, potong 24, tulis 4. Jadi, nombor atas darab atas, bawah darab bawah. 5 kali 4 ataupun 4 kali 5, 20 per dengan 1 kali 1, 1. Abaikan 1 ni, tulis 20 jam. Jadi jawapannya 20 jam. 5/6 hari tukar kepada jam, darab dengan 24, kita dapat 20 jam. Ingat, 1 hari ada 24 jam. Hari tukar kepada jam, kena darab dengan 24. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan D pula. 7/25 hari tukar kepada jam. Hari tukar kepada jam. Okey, hari kepada jam darab dengan 24. Jadi kamu tulis 7/25 darab dengan 24. Okey, lukis satu petak. Kalau boleh, gunakan pembaris. Okey, sekarang sini ada 3 nombor. 1, 2, 3. Pecah kepada 3 bahagian. Sini ada 2 nombor. Pecah kepada 2 bahagian. Tulis 7/25. 7/25. Sini 24. Okey, sambungkan bucu. Ingat, jangan salah sambung bucu. Okey, 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4. 7 kali 2, 14. 5 kali 4, 20. 2 kali 4, 8. 7 kali 4, 28. Jadi bawah garis ini sifar. Okey, bawah garis ini 8 tambah 2 10, 10 tambah sifar 10. Jadi sifar sini 1 dekat atas. 8 tambah sifar 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 1 13, 13 tambah 1 14. 4 sini, 1 sini. Jadi 2 tambah 4, 6. 6 tambah sifar, 6. 6 tambah 1, 7. Atas sini, 1. Okey, letak perpuluhan segaris. Jawapan dalam bentuk L. Jadi 174 perpuluhan sifar-sifar. Abaikan sifar ni, tulis 174 jam. Jadi jawapannya
174 jam. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan E pula. 2 11/12 tahun tukar kepada bulan. Jadi tahun kepada bulan darab dengan 12. Yang ini kena darab dengan 12, tapi yang ini adalah nombor bercampur. Kamu nak pecah kepada dua bahagian pun boleh, ataupun tukar kepada pecahan tak wajar pun boleh. Jadi untuk soalan ini kita tukar kepada pecahan tak wajar. Sini darab, sini tambah. 12 kali 2, 24. 24 tambah 11. Okey, 24 tambah 11. 5, sini 3. Dapat 35. Jadi atas 35 per dengan 12. Tulis tahun. Jawapan dalam bulan. Okey, tahun kepada bulan darab dengan 12. Jadi 35 per 12 darab dengan 12. Yang ni per dengan 1. Okey, nombor yang sama. Penyebut dan pengangkat ni nombor yang sama. Kamu boleh potong-potong tulis 1, 1. Ataupun kita lihat sifir 12. 1 kali 12, 12. Berapa kali 12, 12? 1 kali 12, 12. Jadi potong yang ini dengan yang ini tulis 1, 1. 35 kali 1, 35 per dengan 1 kali 1, 1. Abaikan 1 ni tulis 35 bulan. Jadi sini 35 bulan. Ingat murid-murid, yang ini kamu boleh pecah kepada dua bahagian, lepas tu darab dengan 12. Okey, kamu boleh dapat jawapan yang sama, ataupun kamu tukar kepada pecahan tak wajar. Untuk soalan ini, cikgu tukar kepada pecahan tak wajar, lepas tu darab dengan 12, dapat jawapan dalam bulan. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan F pula. 1/5 tahun, jawapan dalam tahun dan bulan, iaitu dua bahagian. Jadi yang ini kena pecah kepada dua bahagian. Okey, sebelum itu tengok dekat sini. 1/5 ataupun kita boleh baca yang ni 1/2. 1/2 tahun. Ada /5, kita boleh panggil yang ini setengah. Okey, 1/2. Okey, sekarang pecah kepada dua bahagian. Okey, keluarkan 1, tulis 1 tahun. Bila dah keluarkan 1, tulis tambah. Tutup 1 ni, tinggal lagi /5 tahun. Sini tulis sifar. Okey, 1 tahun tambah setengah tahun ataupun sifar /5 tahun. 1 ni dekat sini. Okey, sekarang sifar /5 tahun kena tukar kepada bulan. Tahun kepada bulan, darab dengan 12. Untuk soalan ini, untuk bahagian ini, kalau kamu nak darab dengan 12 pun boleh, ataupun kamu kena tahu perkaitan antara pecahan dan perpuluhan. Okey, perkaitan asas antara pecahan dan perpuluhan. Okey, 1/2 ataupun setengah sama dengan sifar /5. 1/4 sama dengan sifar /25. 3/4 sama dengan sifar /75. Yang ini adalah perkaitan asas antara pecahan dan perpuluhan. Yang ini kamu kena ingat. Okey, sekarang 1 tahun ada 12 bulan. Kalau setengah tahun, separuh daripada 12 adalah 6 bulan. Okey, tengok dekat sini. 1/2 sama dengan sifar /5. Sifar /5 juga sama dengan 1/2. Iaitu sifar /5 sama dengan setengah. Setengah tahun sama dengan 6 bulan. Jadi sifar /5 tahun juga sama dengan 6 bulan. Jadi untuk soalan ini,
kamu tak perlu pecah kepada dua bahagian pun. Kamu terus boleh tulis jawapan 1 tahun, 0.5 tahun ini sama dengan 6 bulan. Okey, kalau kamu tak nak buat macam ini, kamu tukar yang ini kepada bulan, kamu kena darab dengan 12. Sekarang kita cuba darab dengan 12. Okey, 0.5 darab dengan 12. Okey, kita tengok sama ada dapat jawapan yang sama ataupun tidak. Pecah kepada dua bahagian, pecah kepada dua bahagian. 0.5, sini 1, 2. Okey, sambungkan bucu. Okey, 5 kali 1 dapat 5. 0 kali 1, 0. 5 kali 2, 10. 0 kali 2, 0, 0. Bawah garis ni, 0. Bawah garis ni, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 5, 6. Bawah garis ni, 0. Atas garis ini, 0. Jadi perpuluhan dekat sini. Jawapan dalam bentuk L, abaikan 0 ni, 6.0 ataupun 6 bulan. Okey, boleh abaikan 0 ni. Jadi dapat jawapan yang sama. Jadi untuk soalan macam ini ada perpuluhan 5, kamu kena ingat perpuluhan 5 ni bererti setengah. 1/5 ataupun 1,5 tahun. 1 tahun, setengah tahun sama dengan 6 bulan. Okey. Kita lihat contoh-contoh lain. 2/5 tahun. Tahun kepada tahun dan bulan. Okey. Jadi 2 tahun 6 bulan. Okey. 7/5 tahun. Jadi 7 tahun 6 bulan. Jadi selepas ini, kalau kamu lihat perpuluhan 5, kamu terus boleh tulis jawapan 1 tahun. Okey, setengah tahun ini sama dengan 6 bulan. Tak perlu pun buat pengiraan yang panjang macam ini. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan G pula. 6, 9/10 dekad. Jawapan dalam dekad dan tahun, iaitu dua bahagian. Kita pecah yang ini kepada dua bahagian. Keluarkan 6, tulis 6 dekad tambah 9/10 dekad. Jadi yang ini kita tulis dekat sini 6 dekad. Sekarang 9/10 dekad kena tukar jadi tahun. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Dekad kepada tahun kena darab dengan 10. Jadi 9/10 darab dengan 10. Yang ni per dengan 1. Nombor yang sama boleh potong-potong, tulis 1, 1 ataupun tengok sifir 10. 1 kali 10, 10. Berapa kali 10, 10? 1 kali 10, 10. Jadi potong 10 ni dengan 10 ni, tulis 1, 1. 9 kali 1, 9. Per dengan 1 kali 1, 1. Abaikan 1 ni, tulis 9 tahun. Jadi sini tulis 9. 6, 9/10 dekad, tukar kepada dekad dan tahun. 6 dekad, 9 tahun. Ingat, dekad tukar kepada tahun kena darab dengan 10. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan H pula. 13/7 dekad, jawapan dalam tahun. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Dekad kepada tahun darab dengan 10. Jadi 13/7 darab dengan 10. Okey, ingat
darab dengan 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 dan seterusnya. Yang mana ada 1 belakang ada sifar, kamu tak perlu buat bentuk lazim yang panjang. Kamu boleh gerakan perpuluhan. Tulis 13/7, gerakan perpuluhan ke kanan, gerakan satu tempat ke kanan sebab 10 ada 1 sifar. Jadi perpuluhan dah sampai sini. 137 perpuluhan sifar. Abaikan sifar ni. 137 tahun. Dekad tukar kepada tahun, darab dengan 10. Okey, gerakan perpuluhan je, satu tempat ke kanan sebab 10 ada 1 sifar. Operasi darab, gerakan ke kanan. Baik, sekarang terlihat soalan yang seterusnya. 31/2 abad, jawapan dalam dekad. Abad tukar kepada dekad. 1 abad sama dengan 10 dekad. Abad kepada dekad, darab dengan 10. Yang ini, kamu nak pecah kepada 2 bahagian, darab dengan 10 pun boleh, ataupun tukar yang ini kepada pecahan tak wajar, darab dengan 10 pun boleh. Okey, untuk soalan ini, kita cuba pecah kepada 2 bahagian. Keluarkan 3, tulis 3 abad. Tambah 1/2 abad. Okey, untuk soalan ini, kamu nak darab dengan 10 pun boleh, ataupun yang ini kita boleh tukar terus dengan menggunakan yang ini. 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi, tulis 1 abad sama dengan 10 dekad. 2 abad sama dengan 20 dekad. Okey. 1 abad sama dengan 10 dekad. 2 abad sama dengan 20 dekad. Jadi 3 abad sama dengan 30 dekad. Okey. Yang ini jadi 30 dekad. Okey. Yang ini pula 1/2 ataupun setengah abad. 1 abad sama dengan 10 dekad. Setengah abad sama dengan, separuh daripada 10 adalah 5 dekad. Jadi 1/2 sama dengan 5 dekad. Tambah 30 tambah 5, 35 dekad. Jadi jawapannya 35 dekad. Untuk yang ini, kamu terus boleh congak jawapan. 3 abad sama dengan 30 dekad. Setengah abad, separuh daripada 10 adalah 5. 30 tambah 5 dapat 35 dekad. Kamu congak cepat, dapat jawapan terus. Baik murid-murid, sekarang terlihat soalan J pula. 24/1 abad, jawapan dalam abad dan dekad, iaitu 2 bahagian. Jadi, pecah kepada 2 bahagian. Yang ini kamu tulis 24 abad tambah tutup yang ini perpuluhan 1 abad. Sini tulis sifar. Jadi, yang ini tulis dekat sini 24 abad. Yang ini kena tukar jadi dekad. Abad tukar kepada dekad. Abad kepada dekad, darab dengan 10. Sifar perpuluhan 1 darab dengan 10. Sifar perpuluhan 1 darab dengan 10, gerak perpuluhan 1 tempat ke kanan. Jadi, abaikan sifar ni, tinggal 1, sini perpuluhan sifar. Abaikan sifar ni, dapat 1 dekad. Jawapannya 24 abad 1 dekad. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan K pula. 5 3/4 abad, jawapan dalam abad dan tahun, iaitu 2 bahagian. Kamu pecah kepada 2 bahagian. Yang ini kamu tulis 5
abad tambah 3/4 abad. Okey, 5 ni dekat sini. 5 abad. Sekarang 3/4 abad tukar kepada tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Abad kepada tahun darab dengan 100. Jadi, yang ini kena darab dengan 100. 3/4 darab dengan 100. Per dengan 1. Kamu nak mansuh pun boleh. Kalau rasa susah nak mansuh, terus boleh darab. Atas darab atas, bawah darab bawah. 3 darab 100. 300 per dengan 4 kali 1, 4. 300 per 4. Jadi, per adalah bahagi. Kamu tukar kepada ayat matematik bahagi. 300 bahagi 4. Selesaikan dalam bentuk lazim bahagi. 300 bahagi 4. Okey, sifar kali 4. Sifar. Sini 3. Turunkan sifar. 7 kali 4. 28. Sini kena pinjam. 10. Sini 2. 10 tolak 8. 2. Sini sifar. Turunkan sifar. 5 kali 4. 20. Sifar, sifar, sifar. Dapat 75. Jadi sini adalah 75 tahun. 5 3/4 abad. Tukar kepada abad tahun, dapat jawapan 5 abad 75 tahun. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan L pula. 8/23 abad tukar kepada tahun. Abad kepada tahun. Abad kepada tahun darab dengan 100. Jadi kamu tulis 8/23 darab dengan 100. Okey, darab dengan 100. Kamu boleh gerakkan perpuluhan. Tulis 8/23 darab dengan 100, ada 2 sifar. Gerakan 2 tempat ke kanan. 1, 2. Jadi 8, 2, 3 perpuluhan sifar. Abaikan sifar ni, tulis 823. Jadi jawapannya 823 tahun. Baik murid-murid, cikgu dah bimbing soalan nombor 2 iaitu A sampai L. Sebelum ini cikgu dah upload dah video untuk soalan nombor 1 dan selepas ini cikgu akan upload video untuk soalan nombor 3. Okey. Dua-dua video ni linknya cikgu akan letakkan dekat deskripsi video ni ataupun dekat ruangan komen. Nanti murid-murid boleh rujuk dekat ruangan komen ataupun dekat deskripsi video ini untuk lihat video soalan nombor 1 dan 3. Jadi sebelum itu sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ini. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ini, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ini, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.